Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Alhamdulillah, yang memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih diberi kekuatan, kesihatan dari Allah Subhanahu wa taala, hingga kita dapat menaikkan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Dan malam ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita di dalam surah An-Nur, yaitu pada ayat yang ke-30, kemudian ayat 31. Ayat 30, 31. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Ayat 30, 31. Sebelum ni pun kita dah sebut, kita telah jelaskan ayat 30, ya? Dan insya-Allah pada malam ini kita masuk ayat 31 berkaitan dengan hukum nazar yang pertama, dan yang keduanya hukum hijab, iaitu menutup auratnya. Mana batasan aurat dijelaskan di dalam ayat surah An-Nur. Dengan kita melihat kepada ayat ini, maka kita jelas bagaimana batas-batas aurat, sama ada lelaki ataupun perempuan. Baik. Ayat 30 Allah sebut tentang hukum lelaki, hukum memandang bagi lelaki, iaitu ayat Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, kemudian wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasna'un. Kita dah kupas pada pertemuannya yang lalu. Baik, jadi secara ringkas kita tengok balik sebelum kita masuk pada ayat yang berikutnya, iaitu qul, kata olehmu ya Muhammad,
lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin, ini kepada orang-orang lelaki yang beriman, yaghuddu, tundukkan, rendahkan, min absarihim, daripada pandangan-pandangan mereka. Yang pertama, hukum pertama, seruan agar orang mukmin menjaga pandangan, iaitu menundukkan pandangan. Yang keduanya, wa yahfazu furujahum, dan jagalah, peliharalah kemaluan mereka. Zalika azka lahu, yang demikian itu, yaitu menundukkan pandangan, menjaga pandangan dan menjaga kemaluan mereka, itu azka lahum, itu baik bagi mereka, lebih suci bagi mereka, yakni bagi hati, dan dapat membersihkan, memelihara agama mereka. Baik, jadi ayat ini supaya memerintah orang-orang mukmin agar menjaga pandangan daripada apa? Cuba menahan pandangan daripada melihat kepada perkara yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Ya. Yang keduanya, wa yahfazu furujahum, jaga pandangan, iaitu daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah daripada memandangnya. Jadi ungkapan di situ yaghuddu min, bahasa Arab min itu litab'i, merujuk pada bukan semua, sebahagian. Tundukkan sebahagian pandangan mereka. Mana pandangan manusia ni pelbagai. Ada pandangan yang dibolehkan, diharuskan, dan ada sebahagian lagi pandangan yang tidak dibenarkan. Bukan tundukkan pandangan sampai bila nak tunduk apa nak tengok mampu jatuh balik semua nak. Sebab al-aslu, asal pada memandang itu harus. Boleh tengok kepada pemandangan alam, tengok kepada hutan, tengok kepada air, tengok itu harus. Cuma di sana ada sebahagian dari pandangan-pandangan yang ditegah, yang dilarang, disekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan ini ada sebahagian yang kena jaga. Baik. Yang kedua, kita tengok daripada ayat ini juga Allah sebut dengan mukmin. Allah seru supaya Nabi seru kepada orang mukmin. Sebab bila diseru kepada orang mukmin, kerana apa? Kerana orang mukmin lah yang apa? Yang selalunya tertarik untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keduanya menjaga kemaluan, iaitu daripada melakukan perkara-perkara fahisyah, perkara yang keji, seumpamanya zina ataupun perbuatan seperti mana umat kaum Lut tempat. Mana Allah sebut zalika azka lahu, hal itu baik bagi mereka. Baik bagi mereka. Mana Allah sebut innallaha khabirun bima yasna'un. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-31, Allah ulang sekali lagi. Jadi daripada sini, apa yang kita dapat pengajaran ataupun hukum yang kita dapat daripada ayat yang pertama, iaitu soalan pertanyaan, apakah hukum memandang kepada perempuan? Sebab ini merujuk lebih kepada memandang kepada perempuan. Jadi perempuan ini ada dua. Yang pertamanya perempuan asing, disebut ajnabiyah, perempuan yang tidak ada pertalian adik-beradik nasab dengan kita. Dan satu lagi perempuan mahram, iaitu yang ada pertalian. Jadi apakah hukum memandang kepada perempuan-perempuan ini? Jadi jelas daripada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala suruh menjaga pandangan. Jadi hukumnya tidak halal, tidak boleh seorang lelaki memandang kepada perempuan yang bukan isterinya, bukan mahramnya. Cuma di sana ada pembahasan dalam beberapa keadaan saja yang dibolehkan. Antaranya sekiranya dalam urusan perubatan, dalam urusan jual beli, maka di sana terpaksa memandang. Saja-saja nak tengok tidak dibenarkan. Ya, Allah kata apa? Yaghuddu min absarihim. Kemudian apa? Wa yahfazu furujahum, jaga kemaluan. Di situ kita tengok dua ungkapan. Yang pertama menjaga pandangan, kemudian menjaga kemaluan. Didahulukan menjaga pandangan, baru sebut apa? Jaga kemaluan. Seolah-olah ayat ini menjadi satu simbolik ataupun isyarat bahawasanya ni hak lebih besar ni menjaga apa? Pandangan ini. Sebab kesan daripada pandangan akan membawa kepada perkara yang kedua.
akan membawa kepada perkara kedua, iaitu berkaitan dengan kemaluan. Baik, jelas itu. Kecuali lah pandangan yang tidak menjadi kesalahan, iaitu pandangan tanpa disengajakan, ataupun pandangan yang kali yang pertama saja. Bila mana Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, la tatba'un nadharata an-nadharata, fa innama lakal ula wa laysat laka ats-tsaniyah." Ya Ali, dengan diperturutkan pandangan di atas pandangan. Kamu hanya boleh yang pertama saja, maka kamu tidak berhak untuk kali yang kedua. Tengok. Woi, pusing sekali lagi yang kedua tu. Manakala tengok yang pertama, itu tidak menjadi kesalahan. Betul lah, pusing balik, itu menjadi satu kesalahan. Baik. Yang keduanya kita akan masuk, iaitu ayat وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Tadi Allah anjur arah kepada Nabi supaya sebut kepada orang mukmin. Ayat 31 suruh sebutlah kepada orang mukminah, perempuan mukmin. Cuba tak masuk sekali pada pakai masuk ke sana kan? Hak perempuan pun termasuk di ayat 30 tadi. Apa rahsia di sebalik sebut? Okey, baik, kadang-kadang kita jumpa ayat Quran, Allah sebut wa aqimus solat wa atuz zakat. Aqimu, kalau kita ngaji bahasa Arab, itu penggunaan dhamir tersebut merujuk kepada lelaki. Perempuan tak masuk kan? Perempuan masuk tak? Masuk juga di dalam ayat tersebut. Walaupun ayat sebut aqimu, itu merujuk kepada antum. Antum ini merujuk kepada lelaki. Perempuan masuk tak? Masuk. Aku kata kami tak ada ayat Quran kata aqimu, orang lelaki kami duduk saja. Dah ke tu? Siapa faham ke tu? Bila sebut lelaki, perempuan juga masuk. Okey, jelas tu. Semua dalam ayat ini, ayat 30 Allah sebut kepada orang mukmin. Agak-agak perempuan masuk dalam tu. Masuk kan, kalau konsep tadi, kaedah tadi, bila sebut lelaki, perempuan pun masuk. Tapi dalam bab Allah ulang sekali lagi, tadi sebut kepada lelaki, dalam tu kali ke konsep asal perempuan masuk, tapi disebut sekali lagi supaya apa? Arahan ini lebih kukuh, lebih diberi perhatian. Allah kata bahawa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakan wahai Rasul juga kepada perempuan-perempuan mukminat, rendahkan pandangan mereka daripada memandang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu selain daripada suami-suami mereka. Peliharalah, jagalah kemaluan-kemaluan mereka daripada perbuatan zina ataupun yang seumpamanya. Seperti mana? Perbuatan perempuan sama dengan perempuan. Kalau semua lagi panggil apa? Gay ke perempuan-perempuan. Pasal ni kata apa? Lesbian. Ya. Itu juga kena jaga. Jadi bila kita tengok sini Nabi diperintah oleh Allah supaya cerita kat perempuan mukminah, mereka juga perlu menjaga pandangan, mereka juga perlu menjaga kemaluan mereka. Jadi persoalan, perempuan boleh tengok kepada lelaki ajnabi. Tadi yang ayat tadi, lelaki memandang kepada perempuan ajnabiyat, perempuan asing, boleh atau tidak? Secara asalnya benda itu tidak boleh, melainkan dalam beberapa perkara. Kalau kita ngaji kitab fiqh disebut bila nak bertunang, bila bermuamalah jual beli, dalam urusan bab pengajian, dalam urusan perubatan, itu antara tempat-tempat yang dibenarkan. Kau selain itu saja tengok dia tengok tahan tu kan, tak ada kerja. Bawa tak tahu. Kau nak murid kan, cikgu lah, muda lagi kan. Nak murid kita 5 kita dah. Cikgu apa habis universiti, universiti. Cikgu ni kita tak ada kerja. Maka adakah boleh? Tidak dibenarkan. Qulil mu'minina yaghdudna min absarihim. Sebab daripada pandangan mulai dah pasal tadi. Kena pula cikgu seksi. Kan. Dia tak nampak dah cikgu ajar tu. Duduk gerai bab lain pula. Cerita dia jadi panjang. Baik. Okey, baik.
Di sini juga Allah anjur, perintahkan kepada Nabi supaya kata kepada orang mukminah supaya mereka juga menjaga sebenarnya yang diperintahkan kepada lelaki mukmin. Maka soalannya, apakah hukum perempuan memandang kepada lelaki ajnabi? Jadi sini ada dua pandangan. Pandangan pertama yaitu mengatakan tidak harus seorang perempuan memandang kepada lelaki ajnabi, sama ada dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, tidak dibenarkan sama sekali. Dengan dalil-dalil lah, itu yang pertama, tidak dibenarkan. Pandangan yang kedua mengatakan, ini kebanyakan daripada ulama yang kemudian sikit mengatakan dibenarkan perempuan memandang kepada lelaki ajnabi sekiranya tanpa ada keinginan. Biasa tengok, bukan nak minat apa. Kita pun confuse. Kalau lelaki tengok perempuan tu boleh jadi minat kan? Perempuan tu lelaki ada apa? Jangan nak main. Tengok lelaki badan sado kan, lari kan. Dia dapat tarik minat, maka itu tidak dibenarkan. Jadi pandangan kedua mengatakan dibenarkan tak dengan tanpa syahwat bagi kawasan yang selain daripada di antara pusat dan lutut. Adapun antara pusat dan lutut itu memang tidak dibenarkan sama sekali. Jadi ada dua pandangan di sini. Pandangan pertama, tidak dibenarkan sama sekali. Tidak dibenarkan sama sekali seorang perempuan memandang kepada lelaki ajnabi, sama ada dengan ada keinginan ataupun tidak ada keinginan, sama ada kawasan lutut kau atau serupa, memang tidak dibenarkan. Adapun pandangan yang kedua, mereka membenarkan, iaitu seorang perempuan boleh tengok, bukan kita boleh tengok, kau nak tengok, bukan maksud tu. Mana bila tengok itu tidak menjadi satu kesalahan, bukan boleh tengok, boleh tengok, kita nak unjuk kan. Jadi bila terpandang, melihat dalam hal-hal tertentu, itu tidak menjadi satu kesalahan, dengan syarat tidak ada tanpa ada keinginan syahwat kan? Tengok pula bukan semua kawasan yang selain daripada pusat dan lutut. Adapun pusat dan lutut memang sama sekali tidak. Dia tengok paha lelaki dia buka, aku tak ada keinginan apa, ya tidak dibenarkan sama sekali. Okey, baik. Dan pandangan inilah yang disebut antaranya oleh ulama mutaakhirin, dia kata bahawa hadzal ra'yu aisaru fi asrina. Pandangan ini agak ringanlah dengan nisbah zaman kita hari ini, sebab banyak yang berlaku interaksi, muamalah, penglibatan yang melibatkan lelaki dan perempuan. Jadi kalau kita memakai pandangan yang kedua ini tidak menjadi kesalahan, dengan syarat tengok tu dengan ada keperluan, bukannya tengok tu untuk ada syahwat, ada keinginan yang sebaliknya. Baik. Antara hujah yang dikemukakan pandangan yang pertama, yang tidak dibenarkan, yang tidak membenarkan perempuan memandang kepada lelaki ajnabi, antaranya kisah daripada Ummu Salamah. Dia cerita bahwasanya di mana dia berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bersama dengan Maimunah isteri Nabi. Tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum. Tengah-tengah mereka berdua ni, Ummu Salamah dengan Maimunah bersama dengan Nabi. Tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum. Dia ni buta. Iaitu punca ayat apa? Ayat nama dia Abdullah Ibnu Ummi Maktum, iaitu ayat Abasa wa Tawalla. Ya. Sebab nuzul Abasa wa Tawalla tu an ja'ahul a'ma. A'ma tu orang yang buta. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum ni dia buta. Dia datang. Bila dia datang, masuk. Bila dia masuk, ketika itu wa dzalika ba'dama umirna bil hijab. Peristiwa tersebut berlaku selepas mana kami ketika itu telah diperintahkan untuk berhijab. Hijab ni maksud apa? Adalah pakaian yang menutupi tubuh perempuan.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada apa? Isteri baginda dua orang ni kata, ihtajiba minhu, berhijablah kamu daripada Abdullah ibn Ummi Maktum. Selindunglah, pakaian yang menutup. Akhirnya Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, alaysa huwa a'ma? Bukankah dia buta? La yubsiruna wa la ya'rifuna. Dia boleh dapat tengok kami. Dia pun tak kenal semua kami. Bapa kami terpaksa nak berhijab pula. Memang dia terhijab semula jadi lah. Mata tak nampak. Akhirnya Rasulullah kata, adakah kamu berdua ni buta? Bukankah kamu berdua tu dapat melihat? Jadi soalan di sini dapat faham maksud bahawasanya orang perempuan juga tidak boleh memandang kepada orang lelaki. Ini dalil yang dikemukakan oleh pandangan yang pertama yang mengatakan tidak dibenarkan sama sekali perempuan melihat kepada lelaki ajnabi. Kan? Bersyahwat ke itu dalam kisah tadi? Tak. Isteri Nabi. Tapi Rasulullah tidak membenarkan. Syariat tidak membenarkan. Juga ada hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta daripada Aisyah, bahwasanya Aisyah ni dia ni berhijab daripada lelaki yang buta. Maka dikatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa yang Nabi berhijab petera tu, berkelubung petera tu, dia akan nampak kamu orang buta. Aisyah jawab, walakinnani anzur ilai, tapi aku melihat kepadanya. Ini mana situ juga perempuan tidak boleh memandang kepada lelaki. Ini agak ada beratlah pandangan ini kan. Ketahuan pada suasana hari ini, dengan kita banyak berinteraksi dengan kaum lelaki, perempuan, dengan kerja macam-macam, kalau kita memakai pandangan ni, tengok sikit jadi kesalahan, tengok sikit kesalahan, tengok sikit kesalahan, walaupun tanpa keinginan menjadi satu kesalahan. Jadi ada ulama yang mengemukakan pandangan yang kata boleh, kalau ada hajat kita boleh tengok, tidak menjadi kesalahan. Bukan kata boleh tengok tu, aku nak tengok. Bukan masuk ke tu. Jangan buat luih bendui pula. Nak tengok. Nak keperluan bila kita tengok. Nak benda itu tidak menjadi kesalahan. Boleh kita buat berinteraksi. Ada urusan-urusan yang perlu diselesaikan antara lelaki dengan perempuan. Sama hari ini kan suasana agak besar. Di pandangan ulama mengatakan, ya dalam kes seperti ini dibolehkan, tidak menjadi kesalahan, dengan syarat pandangan tersebut bukan pandangan yang bertujuan syahwat. Bukan bertujuan syahwat. Lagi pula pandangan tersebut selain daripada kawasan pusat dan itu. Jadi pandangan ini agak ringan. Bila kita pakai pandangan ini, kita nak buat urusan, maka kita terlepas daripada dosa dan kesalahan. Jadi apa? Kita bila bertaamul dengan dua pandangan ini, satu pandangan tidak membenarkan, satu pandangan yang membenarkan. Apa tujuannya? Iaitu sekiranya kita memakai pandangan yang pertama. Aku memang tak nak pakai pandangan pertama ni. Tapi bila mana kita memakai pandangan pertama, kita dibuatlah perkara yang baik pada pandangan kita tidak dibenarkan. Maka ketika itu menjadi kesalahan bagi kita, menjadi dosa dan kesalahan bagi kita. Adapun aku, kalau menjadi masalah ni, aku nak memakai pandangan yang agak ringan sikit, yang membenarkan dengan syarat-syaratnya, maka di ketika itu sekiranya kita bermuamalah, kita terpandang memandang pada perkara yang diperlukan, itu tidak menjadi satu kesalahan. Sebab kaedah mengatakan, faman ibtuliya bi syai'in falyuqalib man ajas. Siapa yang berhadapan dengan masalah, maka ikutlah pandangan yang membenarkan. Jadi bila kita membenarkan ni, bukannya buka dengan seluas-luasnya. Dia ada catatan-catatannya, dia ada syarat-syaratnya. Baik. Seterusnya, ayat yang berikutnya, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan tidaklah mereka menzahirkan perhiasan mereka perempuan illa kecuali ma
apa zahara minha, yang zahir daripadanya. Ini pandangan perbincangan di kalangan fuqaha amat panjang berkaitan dengan ayat ini. Okey, jadi sebelum kita tengok kepada ayat-ayat ini, kita cuba tengok pandangan fuqaha berkaitan had-had aurat. Had-had ataupun batasan aurat bagi lelaki maupun perempuan. Jadi sana bila kita tengok, dia dapat aurat lelaki sesama lelaki. Sama-sama kita ni ada aurat tak? Apa lelaki kan ada masalah apa, ikut macam mana. Ada kan sampai terang tu. Aurat adalah benda kawasan yang perlu dilindungi, yang perlu ditutupi daripada pandangan manusia. Daripada pandangan manusia. Okey, baik. Iaitu aurat lelaki sesama lelaki. Itu yang pertama. Batas dia terang mana? Had dia, kadar dia terang mana? Mana yang perlu ditutup. Yang keduanya, aurat perempuan sesama perempuan. Ada tak batasan dia? Mereka 2 orang, 2-3 orang dah pilih perempuan dah. Kita akan apa lah kan? Perempuan ada masalah apa? Tak pakai apa? Adakah pada tahap tu? Tak kita semua. Yang ketiganya, aurat lelaki dengan perempuan. Yang ketiga. Dan sebaliknya, yang keempatnya, perempuan dengan lelaki. Semua ini dia ada batas dia. Baik, kita tengok yang pertama, iaitu aurat lelaki sesama lelaki. Mana aurat dia? Iaitu di antara apa? Kawasan di antara surah wal rukbah, di antara pusat dan lutut. Di antara pusat dan lutut. Maka tidak halal bagi seseorang lelaki untuk memandang kepada aurat lelaki yang lain di kawasan di antara pusat dan lutut. Dan kawasan yang selain itu harus untuk dipandang. Faham masalah? Mana kawasan pusat lutut itu tidak dibenarkan, selain itu boleh. Kita bersama-sama kawan kita kan nak mandi mana kan, boleh buka, kecuali pakai kain basah ke apa, tutup kawasan ni antara pusat itu apabila bersama dengan apa? Lelaki dengan lelaki. Okey, baik. Ini pandangan jumhur fuqaha. Ini pandangan jumhur fuqaha antara pusat dan lutut. Adapun bila kita jumhur fuqaha di sini merujuk kepada apa? Pandangan apa? Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Syafi'iyah, juga Hanabilah. Adapun Imam Malik dia kata apa? Aurat antara lelaki dengan lelaki ni iaitu apa? Kawasan tu saja. Kawasan apa? Segitiga bermuda tu. Kan. Paha bukan ada. Paha bukan aurat. Manakala bekas nak pendek tu masih dikira menutup aurat. Dia tutup benda tu. Ini pandangan Imam Malik, mazhab Maliki. Tu kadang-kadang kita tengok orang tu, bola pakai belah pendek. Pokoknya dia mazhab lain tu. Tapi cara yang lebih selamat iaitu kita 3-1. Sana pandangan mazhab, 3 mazhab mengatakan antara pusat dan lutut. Cuma satu lagi pandangan Maliki, iaitu kawasan paha tak termasuk lagi. Jadi kawasan tu saja yang merupakan aurat. Baik. Jadi aku nak pakai Imam Malik dah. Bila kita berhadapan dalam masalah khilaf, ada pandangan kata macam ni, ada pandangan macam ni. Mana jalan selamat? Jalan selamat yang mana? Iaitu jalan yang lebih cermat. Hak sikit dengan banyak, mana rasa selamat itu? Hak tu banyak sikit kan? Tu. Kan? Sebab kaedah kata al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Kita keluar daripada khilaf fuqaha, khilaf ulama itu amat digalakkan. Sekarang dalam masalah tersebut ada apa khilaf? Ada kata sekadar ni saja, ada yang kata lebih sikit. Maka cara selamat ialah apa? Kita pun lebih sikit. Maka pandangan Imam Malik termasuk sekali lah. Dengan tutup semua.
Bila kita pakai skirt saja, pakai pendek saja, ketika itu kita hanya berdasarkan pandangan Imam Malik, tidak yang bakinya. Tapi kalau kita tutup antara pusat lutut tu, pandangan Imam Malik termasuk tak? Termasuk pandangan jumhur pun juga masuk. Itu jalan selamatnya. Al-khuruj minal khilafi mustahabun. Itu antara aurat lelaki dengan lelaki. Jadi tuan-tuan hari ini balik fahamlah, kata aurat ni lelaki sama lelaki antara pusat dengan lutut. Esok tu main banyak maghrib tu, kira main pakai selang apa? Selang Hawaii tu. Baju tak pakai, main keluar. Kita dapat dah aurat terah tu kan. Oh, ni mengap dengan ni. Dia kata faham. Lepas tu kau rumah dia pakai selang pendek tu. Selang apa? Selang dekat sekat tu kan. Ataupun dia gulung ke plekat. Gulung rumah. Aku tak akan selang pendek. Ke plekat duk lepas. Tapi dia mencawatkan. Dia mencawatkan apa? Ke plekat. Hang ni pakai selang pendek. Dah aku ke plekat. Tak jadi juga. Dia kan tengok tangkai plekat ke atas selang pendek tu. Tang tutup tu. Kalau hantar dengan baldi berapa tutup, jadi tutup. Kan? Hantar dengan gundi, jadi tutup. Jadi bila kita faham tu, bukan kita faham esok tu kiamat mayang ni semua pakai jenis tu kan. Pakai plekat, baju tak pakai. Ni orang yang kurang faham kalau tu dibuat gitu. Bila sebut aurat ni, mana kawasan tu perlu ditutup. Bila kita tutup, tidak menjadi kesalahan. Kalau kita buka lebih daripada itu menjadi satu kesalahan. Adapun cara untuk menjaga peradaban kita, menjaga adab kita, menjaga maruah kita ni ialah dengan berpakaian yang kemas. Mana kalau terselak-selak sikit tu tidak menjadi dosa kesalahan. Kan? Kalau kata aurat dia kena tutup badan, duduk kawan kita pun semua nak kena pakai ni. Duduk kat rumah, duduk kawan kena pakai jubah juga. Jenuh tu. Dia ada tempat-tempat yang terpaksa kita tanggalkan. Cuma kita tidak tanggalkan kawasan yang tertentu saja. Ketika itu tidak menjadi kesalahan. Jadi nampaklah yang kita duduk faham, tempat ni pakai kain saja, baju tak pakai. Itu benda yang pelik lah. Itu batasan, batas sekurang-kurang terang tu kena tutup. Yang cantik yang kita apa? Yang cantik yang kita tutup gelaklah. Baik. Kemudian yang keduanya, sebab apa? Ini berdasarkan dalil. Nabi kata apa? Hadis riwayat Imam Muslim, la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajuli wa la tanzuru al-mar'atu ila auratil mar'ati. Jangan seseorang lelaki memandang kepada aurat seseorang lelaki, dan jangan seorang perempuan memandang kepada aurat seorang perempuan. Jadi jumhur ulama mengatakan aurat lelaki sama lelaki iaitu kawasan di antara pusat dan lutut. Mana jumhur? Okey, baik. Selesai nah. Yang kedua kita tengok pula. Nanti kita akan masuk pembicaraan ayat itu kita lebih jelas. Malam ni tak ada habis. Yang keduanya aurat perempuan sesama perempuan. Leha dengan minah dua sekali. Batas aurat dia tahu mana. Jah dengan minah dua sekali. Mana batasan aurat dia? Ada kau kena pakai baju penuh batasan dia. Kalau tak pakai macam tu salah, dosa. Kita tengok. Jadi aurat perempuan sesama perempuan iaitu seperti mana juga aurat lelaki dengan lelaki. Mana aurat dia? Di antara pusat dan lutut. Cuma fuqaha membedakan, al-fiqh membedakan. Bila sebut perempuan dengan perempuan, tengok yang antara pusat dengan lutut itu sekalian bersama dengan perempuan yang mukmin juga, perempuan mukminah. Leha dengan apa? Timah. Jadi batasan auratnya adalah antara pusat dan lutut. Kalau kita timah dengan apa? Mencium. Contoh kan? Dia beza sikit. Maka pandangan fuqaha bila menafsirkan ayat au nisaihinna, kita akan jumpa mereka mengatakan yang batas tu hanya antara apa? Perempuan mukmin dengan perempuan mukmin, ataupun selain daripada mukminah, yakni perempuan kafirah, aurat dia seluruh badan juga.
Apa dah rahsia? Nanti kita tengok apa tafsiran ayat kaum Nisa'i ayat 31. Baik. Jadi jelas Jadi kita pun confuse lah. Takkan timah dengan leha tu depa dua orang pakai kematian kat tu dia tutup pusat dengan lutut. Hak kawasan ni tak tutup. Pelik nampak. Pelik. Kan? Jadi faham di situ kan? Faham. Iaitu itu kadar yang batas dia. Tapi peradabannya yang baiknya untuk pakai yang terbaik sekali. Nah, itu sebagai apa? Satu maruah. Tapi kalau kata dia buka tak tu saja, dosa tak? Dia tutup antara pusat tutup, kawasan ni tak tutup. Tuan-tuan jangan nak bayar pula. Kan nak bayar pula di mana ni? Kan tu tak biarlah kan. Cerita saja. Jadi tidak menjadi kesalahan ketika itu. Tapi cara adabnya tidak baik. Tidak baik. Okay, baik. Boleh faham tak? Perbezaan antara perempuan mukminah dengan perempuan kafirah itu khilaf di kalangan fuqaha. Kita akan sebut nanti ni. Selesai perempuan dengan perempuan, fuqaha membeza dua, perempuan mukminah dengan perempuan kafirah. Kalau perempuan mukminah sama mukminah, aurat dia batas, bukan aurat, batasnya ialah antara pusat dan lutut. Kalau kawasan yang terdedah, salah tak? Tak salah. Kalau bila kita tak salah, saja-saja nak pergi dedah, tak elok lagi. Okey, kalau dengan perempuan kafirah, pandangan fuqaha bila menafsir ayat Nisa'i, mereka mengatakan kalau seorang perempuan timah dengan mecuga, dengan suilin kan, seluruh tubuh juga. Seperti mana seorang perempuan dengan lelaki ajnabi. Apa rahsia dah? Nanti kita sebutlah bila sampai tempat ni. Okay, baik. Yang ketiga iaitu aurat lelaki dengan perempuan. Aurat lelaki dengan perempuan. Iaitu seorang lelaki aurat dia terang bila berhadapan dengan perempuan. Jadi dalam masalah ini ada dua keadaan. Perempuan tu tengok perempuan mana. Perempuan kita sebut ada apa kategori? Dua. Perempuan apa? Ajnabiyah dengan mahram. Dolah dengan timah dengan leha. Leha tu mak dia. Mak pergi dolah tadi. Satu lagi apa? Timah. Mula pening. Tak apa lah, mana ada perempuan yang apa? Yang ajnabi, iaitu kena adik-beradik dia. Adik-beradik pun kena tengok juga. Ni semua adik-beradik jumpa ni adik-beradik kok mana? Adik-beradik kena tengoklah adik-beradik pun dah. Adalah baru 3, 4, 5 buku disebut juga mengaku adik-beradik. Tapi tak apalah, alhamdulillah yang tu. Tapi dia ada batasan aurat dia. Dia ada hukum-hukum dia. Memang dalam bab ni memang agak detail perincian dia. Okey, sekiranya seorang lelaki dengan perempuan, mereka ada hubungan adik-beradik. Bahasanya mahram. Bahasa dia apa? Mahram. Bukannya muhrim. Ni berlaku sumbang muhrim keluar dalam berita. Tapi dulu memang ada sebut sumbang muhrim. Tapi mungkin di sana ada berlaku pembetulan, dia sebut-sebut, maka orang sebut elok sumbang mahram. Muhrim tu orang yang sedang berihram. Muhrim tu orang yang sedang berihram haji ataupun umrah. Jadi bahasa yang menunjukkan hubungan adik-beradik ke apa atau tidak, itu disebut sebagai mahram. Hampa ni tak ada ni apa yang buka pi sana tak awak muhrim. Muhrim pun mana pula dia cerita Mekah kan, cerita mana kan. Kita kena jaga dalam bahasa-bahasa tu. Okay, baik. Jadi sekiranya hubungan mereka, hubungan adik-beradik, contohnya bapa dengan anak, abang adik, abang kau, pak nakal, maka aurat mereka, aurat lelaki disebut pak dengan anak dia. Aurat pak nakal dengan anak nakal yang perempuan. Aurat apa? Abang dengan aurat adik perempuan. Ataupun aurat adik dengan kau perempuan. Batasan aurat macam mana? Iaitu di antara kawasan di antara pusat dan lutut. Tak apa, tak apa. Balik rumah ni kau nak pakai tutup tu. Aurat kita lah lelaki yang ni. Ini aurat lelaki. Memang macam tu pun tak ada masalah. Ada rumah dia pakai keblekat macam tu. Mak ada, kak ada, biasa kan macam tu kan. Tahu mana black orang. Tapi secantiknya pergi lengkap sikit. Buku jumpa pagoda.
Tapi kalau buka berdosa tak? Tak berdosa. Nabi pakai celak pendek pula kan, jadi ya. Kalau pakai kain pelekat, berdosa tak berdosa? Tengoklah kau pakai kain pelekat pun dah selak, dah cawat rumah tak jadi ke. Sebab dia telah membuka kawasan batasan dia. Ataupun dia ada rumah pakai seluar dalam, dosa tak? Tak berdosa pakai seluar dalam. Kalau duduk dalam lah kan, dia ada kain pelekat atas dia, tak lah. Orang tanya sembahyang pakai seluar dalam sah tak? Sah lah kan. Boleh tak semua pakai seluar dalam ni. Kan? Sah sembahyang sebab apa kita pakai satu lagi lebih. Baik, boleh faham yang tu kan? Adapun lelaki ajnabi dengan perempuan asing, maka aurat dia macam mana? Ada dua pandangan. Saya dulu auratnya dengan timah tu mana tu, ataupun dengan apa perempuan-perempuan yang mana yang tak kena adik-beradik dengan dia, bagaimana batas dia. Jadi ada dua pandangan. Kalau ikut dua pandangan, iaitu ada yang mengatakan seluruh badan kecuali muka lah kan ya, seluruh badan mengatakan pakai lengkap lah. Dan ada satu lagi pandangan mengatakan sama macam tadi kau, iaitu di antara pusat dan lutut. Contohnya emas dengan leha, mereka ni tak kenal dia beradik. Jadi aurat mat tu tak apa nak. Ada satu pandangan mengatakan mat kena pakai lengkap, baju kena pakai, seluar kena pakai elok. Dia kata seluruh badan. Bahkan kalau kita ungkapan seluruh badan, kena sampai apa, baju tu tengah panjang. Satu pandangan mengatakan aurat mereka berdua, aurat mat tu hanyalah antara pusat dan lutut. Yang mana agak ringan? Yang mana yang agak ringan? Yang kedua. Jadi kata dalam pengarang kitab ni, kata Sabuni, dia kata apa? Syekh Ali Sabuni dia kata apa? Wal awwal asah. Mana pandangan terkuat ialah pandangan mengatakan hak ni lah. Hak paling kadang yang paling sikit sekali, iaitu di antara pusat dan lutut. Selamatlah. Kalau kita keluar rumah duk menebas baju tak pakai apa, tak menjadi kesalahan lah. Kalau pandangan pertama tadi kita sebut tadi seluruh badan, duk rumah duk menebas baju tak pakai, kau elok seriti tu kan elok lah, dekat atas lutut sikit lah elok dia kita, sebab di antara dia tak. Dia ukur lain elok, dia ukur tu buat. Kalau pandangan tu menjadi satu kesalahan. Jadi cara selamat ialah apa? Kita mengikut pandangan yang ni lah, yang agak ringan antara pusat dan lutut. Tapi secara adabnya kita dah faham tu, esok ada pasal malam nak tak? Pakai kain pelekat lah baby apa? Pergi pasal malam. Dia kata cukup lah, dia kata patah aurat jimat. Cerita dah payah. Dia kata orang tengok dah bawah. Mari nampak bagus je. Lepas balik-balik mengaji ni jadi tak betul ya kan. Tengok masalah kau. Sebab dia faham lebih. Dia ada batas dia dengan apa? Peradaban dia. Boleh tu kan? Okey. Kemudian jadi cara yang pandangan yang agak ringan tu lah. Pendapat yang terkuat iaitu antara lelaki ajnabi dengan perempuan, aurat lelaki ajnabi tu ialah antara pusat dan lutut. Kalau kita buat kerja apa-apa pun, buat ada gotong royong masjid, panas memang dia tak nak pakai muslimat pun tak boleh berenang, tapi dia jadi rompang sikit, tak apalah buka baju. Ketika itu jadi kesalahan tak? Tak menjadi kesalahan berdasarkan pandangan yang satu lagi tu. Itu selamatlah, kadang-kadang perlu kita buka. Kalau kita menggunakan pakai pandangan yang pertama, tak boleh buka sama sekali, buka berdosa kita. Jadi cara mengelak daripada dosa iaitu menggunakan pandangan yang agak ringan. Tapi dengan macam kita sebut tadi lah, kita kena jaga batas-batas lah. Waktu keperluan saja kita menggunakan. Baik. Kemudian ni antara apa lagi dengan perempuan ke? Ada tiga sebenarnya, saya silap tak? Ajnabi, antara apa perempuan adik-beradik, mahram. Satu lagi apa? Ajnabi. Satu lagi apa dia? Hubungan lelaki dengan perempuan ni, suami isteri. Nak kata adik-beradik bukan dia.
Nak kata jadi mahram halal lah ni. Jadi aurat apa tolak. Tak ada aurat, ikut macam mana pun. Ikut lampau macam mana pun. Kalau ada aurat jenuh kan. Di antara falaisa hunaka auratun mutlaqan. Tidak ada aurat lagi. Mana lebih pada tu boleh tambah aurat dia kena tutup lah ke payah cerita. Kan. Sebab yang Quran sebut indah ada azwaji, kecuali kata isteri-isteri pasangan-pasangan mereka. Jelas kan? Dan masalah yang terakhir memang masalah dia bagi tapi jadi banyak kan. Iaitu aurat perempuan dengan lelaki. Aurat perempuan dengan lelaki. Timah dengan lah. Timah dengan lah memang lagi perempuan tu. Apakah aurat timah juga tu? Jadi kita tengok lah tu, dia lelaki. Dia lelaki. Jadi hubungan apa juga ada 3 keadaan. Ya, kemungkinan lelaki tersebut merupakan adik-beradik dia. Abang, ayah, pak nakan belah mak, pak makan belah pak. Kan? Satu lagi, kemungkinan lelaki tersebut adalah wasi, tak kenal dia beradik. Dan satu lagi siapa lagi tu? Pak macam lelaki. Suami dia. Satu lagi kita kira ialah suami dia. Mahram, ajnabi, suami dia. Macam mana? Okey. Kalau dengan mahram, apakah batasan auratnya? Ya, apakah batasan aurat dia? Sekiranya dengan lelaki mahram, auratnya ialah antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Perempuan ni hanya tutup, duduk dalam rumah tutup apa? Pusat dengan lutut je. Jangan nampak tu. Kan? Tapi tak menjadi kesalahan. Tapi tak jadi cerita lain payah kan? Kan? Jadi batasan aurat di antara apa? Pusat dan lutut. Sebab apa kadang-kadang bila duduk rumah, kadang-kadang orang yang ada anak kecil, dia nak menyusu, nyelak mata kan, tidak menjadi kesalahan ketika tu. Kan? Dia ada keringanan sebab mereka masih ada selalu bermuamalah. Duduk rumah sekali bawa, takkan kalau ketunduk rumah, takkan susah. Lagipun antara jiwa sama mahram ni, kalau orang jiwa yang murni, dia tak terasa pun. Kecuali perasaan dia telah menjadi songsang. Tu yang timbul apa? Sumbang mahram. Itu jiwa dah songsang. Kalau ikut jiwa yang murni ni, biasa dia beradik. Jadi batasan hak dia adalah antara pusat dan lutut. Tapi yang eloknya ialah orang yang diletak secara peradaban tutup. Ya. Tapi kalau terbuka, salah tak? Tak menjadi kesalahan. Kalau terpaksa, tak ada kesalahan. Tapi janganlah dia sengaja buka. Tapi kalau sengaja buka pun salah tak? Tak. Ya. Sebab antara batasan ialah antara pusat dan lutut. Okey, baik. Yang keduanya, dengan lelaki asing. Seorang perempuan dengan lelaki asing. Maka di sini ada dua pandangan. Bahkan menjadi dua pandangan. Yang pertama iaitu pandangan pandangan terkuat daripada mazhab Syafi'iyah dengan Hanabilah. Mereka mengatakan seluruh badan perempuan adalah aurat, termasuk dengan muka. Jadi kena tutup sekali-kali dengan apa? Dengan muka. Itu pandangan yang terkuat dalam mazhab Imam Syafi'i, juga pandangan mazhab Hanabilah. Jadi terpaksa kena tutup kelima sekali dengan muka sekali. Ya. Okey. Pandangan yang kedua itu daripada mazhab Imam Malik dengan Abu Hanifah. Mereka mengatakan seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat, kena tutup kecuali muka dan dua tapak tangan. Muka dan dua tapak tangan. Jadi hari ini kalau kita dalam suasana di Malaysia ni, kalau kita pakai pandangan mana? Pandangan Imam Malik dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Kalau betul-betul solid mazhab Imam Syafi'i, pandangan yang terkuat dalam mazhab Imam Syafi'i ialah muka juga perlu ditutup, tangan juga perlu ditutup.
Kecuali ada pandangan yang kedua daripada Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, antara Imam Bajuri sebut kecuali muka dengan tapak tangan boleh dibuka, tapi bersyarat tidaklah dengan dibuka-buka itu menimbulkan fitnah. Apa maksud fitnah? Tengok balik belenggu muka comel lah tu bukan. Kalau buka pun sedang-sedang sahaja, tidak jadi masalah kan. Depois pula grup lah comel-comel jadi susah nak kan. Kan biar boleh sengit tu. Okey. Jadi hujahnya mungkin panjang kita akan kemukakan. Jadi kita bagi basic dulu. Pada pertemuan akan datang kita tengok bagaimana ulama mengistimbatkan hukum. Sebab ini menjadi permasalahan. Lelaki kita ada masalah. Perempuan tu batas orang kata orang mana? Seluruh badan kan, muka, tapak tangan, tutup kaki kan. Ataupun pandangan satu lagi yang mengatakan kecuali muka dan tapak tangan. Asasnya yang mereka bincang ialah wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan tidaklah mereka menzahirkan perhiasan mereka kecuali apa yang terzahir daripada itu. Apakah yang dimaksudkan dengan perhiasan? Apakah yang dimaksudkan dengan apa yang terzahir itu daripada ayat ini? Mazhab yang katakan seluruh muka dan seluruh tubuh termasuk muka dan tempat tangan merupakan aurat, menggunakan ayat ini juga sebagai hujah, sebagai dalil. Pandangan yang mengatakan seluruh tubuh kecuali muka dengan tapak tangan saja yang dibeli buka, alih buang dan tutup, juga mereka menggunakan ayat ini sebagai hujah nombor satu. Jadi bagaimana mereka bekerja? Kita kena tengok nanti ni, kena panjang cerita dah. Jadi basic yang kita dapat, aurat perempuan dengan lelaki yang pertama tadi kita sebut, kalau sesama mahram, iaitu antara usad dan lutut, itu basic dah. Yang kedua, kalau dengan ajnabi, laki asing, ada dua pandangan. Pandangan Syafi'iyah dengan Hanabilah, seluruh tubuh termasuk muka dan dua tapak tangan, bahkan kalingan kaki sekali. Pandangan satu lagi Hanabi, Malik, Imam Malik dengan Abu Hanifah, mereka mengatakan seluruh tubuh perlu ditutup, kecuali kalau kata diberi buka tidak menjadi masalah, ialah muka dan tapak tangan. Bahkan ada satu pandangan daripada mazhab Abu Hanifah mengatakan kaki juga bukan kawasan aurat. Okey, baik. Berani kita akan tengok dalam makan datang berkaitan dengan ayat wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Tengok hebat fuqaha. Tengok ayat ni, mereka istimbat, keluarkan hukum yang berbeza dengan dalil yang sama tetapi kefahaman tidak sama. Itu bagaimana kalau orang kata kita mesti hanya merujuk kepada Quran dan Sunnah. Kitab-kitab ulama tak perlu, cukup dengan Quran dan Sunnah. Jangan pening. Sebab apa? Quran ni kena ada alat dia untuk kuasai, untuk fahami. Tak ada alat, punggah. Sebab bila kita tengok khilaf kadang-kadang di kalangan fuqaha, dan dalil yang sama, mereka menggunakan hujah yang sama. Kita tengok hukum, contoh saya bagi yang mudah sekali, hukum wudu, ayat dalam surah Al-Imran ayat 6. Al-Maidah, iza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wamsahu bi ru'usikum. Sapulah kepala-kepala kamu. Di situ ada beberapa pandangan fuqaha. Ada pandangan mengatakan mana dia kata kena sapu semua, kalau tak sapu semua tak sah wudu. Imam Abu Hanifah kata apa? 1/4 saja. 1/4 saja rubung daripada kepala ni. Kalau kurang macam tu tidak sah, lebih bagus ya. Imam Syafi'i kata apa? Sikit saja kadar nama sapu dia. Sikit ya. Sah. Apa hujah masing-masing? Ayat tu juga dia kata. Wamsahu bi ru'usikum. Perbahasannya tanpa tu. Imam Abu Hanifah kata apa? Ba tu litab'i. Tab'i untuk separuh. Jadi kenapa sapu separuh? Ada yang kata ba tu sebagai apa? Ba ziyadah saja, tidak mau masuk. Jadi apa? Kena sapu semua. Kalau sapu kepala belakang, sapu semua. Ba tu sebagai ziyadah saja. Dengan Imam Malik. Pada Abu Hanifah dia kata apa? 1/4 ambil mana? Dia kata ba tu ba lil ilsaq. Dia ba ada maksud ilsaq. Ilsaq maksud tempel.
Cuba kita tempel ni, ambil tangan kita buah tempel kepala. Agak kadar atau mana? Tak ke 1/4. Nampak hebat. Imam Syafi'i kata apa? Batul tabi'i. Tapi bukan masuk separuh, masuk sebahagian. Bila masuk sebahagian, sini sikit sebahagian. Sebahagian, sini sikit sebahagian. Sebahagian. Ini khilaf di kalangan fuqaha berdasarkan dalil yang sama. Kita pandai-pandai tak perlu pakai pandangan fuqaha dah, kita istinbat sendiri. Apa engkau? Istinbat yang senang, baca Quran pun tak faham. Sebab dia ada apa? Alat-alat yang perlu ada untuk buat istinbat, keluarkan hukum. Kita tengok daripada ayat yang sama menjadi hujah setiap mazhab, tapi hukum berbeza berdasarkan kefahaman ilmu masing-masing, apa yang Allah beri kepada mereka dengan ilmu yang mereka ada. Ya, baik, sekadar itu pada malam ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan tengok dalil-dalil bagi pandangan Syafi'iyah dengan Hanabilah, juga pandangan Malikiyah dengan Abu Hanifah, Hanafiyah, berkaitan dengan aurat seorang perempuan dengan lelaki asing. Sekadar itu pada malam ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli daa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu